Okay, hello, hi, what's up guys? Welcome back to video basic forex part 5. So malam ni aku nak ajar topik apa itu time frame. Time frame dalam trading. So forex trading ke crypto ke stock apa semua sama je time frame. Cuma sebelum kita mulakan aku nak explain satu benda, which is dalam setiap topik basic forex yang aku ajar, aku explain benda yang korang perlu tahu je. Tak terlalu detail kat belakang dia, yang benda end up korang tak guna pakai. Macam aku explain dekat part 1, detail pengenalan forex tu sebenarnya belakang-belakang itu ada lagi, itu ini, tapi aku tak explain sebab tak nak buang masa. Sebab end up korang boleh deep, korang boleh cari dan belajar benda tu sendiri kalau kau nak ambil tahu. Tapi aku tak akan ajar, sebab aku nak ajar, aku nak share benda yang korang kalau kau masuk forex, kau terus buat itu ini ke, kau dah tahu oh ni support and resistance, itu ini. Aku tak boleh nak detail, oh yuk macam mana, siapa yang bagi nama market structure ni, siapa yang bagi nama support resistance ni, dari mana asal dia, daripada perkataan Greek ke, Jepun ke, kuno ke. So benda-benda tu tak penting. Ibarat macam kicap, kita just guna je kicap, tak ada daripada mana kicap ni, daripada asal negara mana, kenapa bagi nama kicap, kenapa tak cakoi ke apa benda ke. So jangan pelik kalau macam korang mungkin ada yang dah tahu basic forex, bila korang dengar tu, patutnya ada yang macam ni, kenapa you tak bagi tahu. Kalau benda-benda yang macam simple tu, aku just nak explain macam mana kau nak start, macam mana kau nak trade, nak entry, market trend, time frame, candlestick, tu benda-benda yang wajib korang tahu. So aku rasa itu je, sebab takut korang akan ada yang salah faham, kenapa tertinggal ni, kenapa pendek ni, kenapa singkat ni, kenapa kejap je. Kalau detail basic forex ni sangat-sangat kecil sebenarnya. Sebab tu aku tak ajar basic forex pada yang DM aku kat IG ke apa. Aku memang takkan ajar basic forex. Aku takkan ambil bayaran untuk basic forex, sebab kau boleh dapatkan free dekat YouTube. Bukan aku je, mana-mana platform pun banyak. So aku buat ni pula, tujuan dia untuk kawan-kawan terdekat aku yang nak terjebak dalam trading, lepas tu dia nak bayar aku. So aku tak nak, aku buat YouTube, pandai-pandailah dia orang dig sendiri. Kalau dia orang tak nak belajar dekat YouTube dengan orang lain, dia nak belajar dengan orang yang dia kenal, which is aku. So aku buat. So aku harap faham apa yang aku nak sampaikan. Untuk basic forex, aku hanya share dan ajar benda yang korang perlu tahu je, bukannya belakang-belakang yang end up korang tak guna pakai. Satu, membuang masa aku. Satu, sakit dekat aku ni. Yang ketiga, melecehkan aku, melecehkan anak anda semua, buat bosan je. So aku harap korang faham dan terima aku punya kaedah apa yang aku ajar. Benda yang penting korang tahu je. Alright, so topik yang aku nak ajar itu je. Itu je. So topik yang aku nak ajar malam ni, apa itu time frame. Simple je untuk time frame. Time frame ni senang je. So tanpa melengahkan masa lagi, jom belajar. So macam biasa, kita buka iPad dulu. Aku suka kat iPad sebab boleh tulis-tulis sikit. So kita buka MetaTrader 4 macam biasa. So apa itu time frame? Apa itu time frame? Macam mana eja time frame? Kalau korang macam benda apa menatang, apa time frame tu, eja dia macam ni. Time, masa, frame. Yang frame bukan frame gambar tu, ni time frame. So Allah, apa ini time frame? Time frame ni adalah waktu, time. Frame ni macam bahagian-bahagian dia, ataupun kita boleh panggil dia period, kita punya tempoh waktu. So kat mana time frame ni? Time frame ni kita boleh nampak, kau nampak tak benda dekat atas ni? Kat atas ni, kau nampak tak? Ni EF, ni gold ni pair gold, XAU ni gold. Aku screenshot jap. Kau nampak tak? Ni, kau nampak tak ni? Besar kau. Nampak tak ni? H4 ni. Nampak tak H4 ni? So, H4 ni adalah time frame. So, dia ada banyak. Nak tengok kat mana banyak? Tengok kat sini. Okay, benda ni dekat setiap phone korang ada. Dekat Android ke, kat iPhone ke, kat Sony ke, kat Lenovo ke, kat Asus ke, Alcatel ke, memang semua ada. As long korang ada
apps MetaTrader 4 tu. So inilah time frame. Nampak ni, kita mulakan dengan M1. Nampak? Ni M1. M1 ni refer pada apa? Ni time frame M1 ni refer pada minit. Macam mana je minit Macam ni kot. Minutes. Aku tak sekolah tau, habis dulu. Aku lupa, sorry. Inilah minit. Alah, bahasa Melayu je lah. Tak payah sok Inggeris kamu. Ini adalah minit. M refer pada minit. So bila M1, minit pertama, minit 1, which is 1 minit. M5, 5 minit. M15, 15 minit. Faham tak? Senang kan? M30, 30 minit. M1 1 minit, M5 senang je, nombor tu je. M2 minit, tak susah pun, bukannya mangkuk. M2 minit, nama pun time frame. So benda yang berkaitan dengan masa lah, waktu, minit. So minit 1, minit 5, minit 15, minit 30. Tapi janganlah panggil macam tu. Biasa orang cakap, kau tengok time frame berapa? M15. Kau tengok kat time frame berapa? M5. Kau main kat time frame berapa selalu? M1. Ni M1, M5, M1, M5, M15 macam tu. So M refer untuk minit. So H1 pula. H1 ni apa dia? H1 macam mana? Pandai. Siapa jawab tadi tu? Sejam, 1 hour. So 1 jam. M1 4 jam ni. H4 4 jam. Nanti sabar nanti aku akan tunjuk apa benda 4 jam, apa benda yang 15 minit, apa benda tu. Ni. So untuk hour, untuk jam, kita ada 2 ni je. Jam ataupun kita panggil hour kan. So untuk yang M5 ni pula, yang ni, alamak kita panggil minit. Okey, balik kat sini. Ni dah settle. M5 dah, M1 dah, M15 dah, M30 dah, H1 ni 1 jam, 4 jam. Macam mana pula dengan daily? Dah sebut dah pula. Macam dengan D1. D1 ni adalah daily, 1 hari. D1, daily, 1 hari. Dia adalah 1 hari. 1 hari. Ni W1 weekly, minggu 1. Maksudnya dia tak ada minggu 2, minggu 1. Dia weekly saja. Dia minggu, dalam 1 minggu. So 1 minggu. Ni MN pada month, ataupun kita panggil sebulan. Ini adalah time frame. Semua kita ada berapa time frame semua? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kita ada 9 time frame semua total untuk MetaTrader 4. Dekat platform lain banyak, macam kat TradingView kita ada banyak. Macam, sekejap kita tengok aku pun lupa dah ada, tapi banyak sampai ada 5 saat pun ada. Ok, kita tengok kat sini untuk TradingView. Nampak ada banyak, ada 1 second, 5 second, 15 second, 1 minit, 3 minit, 5 minit, 30 minit, 45 minit pun ada. 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam, 1 hari, seminggu. Satu range ni jaranglah orang guna. Yang bawah-bawah ni jarang orang guna. Tapi tengok dia ada 3 jam. Dekat sini tak ada 3 jam. Kat sini ada 1 jam dengan 4 jam je. 2 jam, 3 jam tak ada. Lepas tu dia ada apa? Dia ada 3 minit, ada 45 minit. Kat sini tak ada. So untuk untuk TradingView dia memang banyak. Tapi untuk MetaTrader 4 ini je yang ada. Ada 9 saja, which is M1 untuk minit 1, M5 untuk 5 minit, M15 untuk 15 minit, M30 untuk 30 minit. H1 dengan H4 untuk H1 1 jam, H4 4 jam. D1 1 hari, W1 1 minggu, MN 1 bulan, month, sebulan. So senang je. So kalau korang tanya, apa benda yang semua ni? Apa benda H1, apa benda H4, apa benda M15, apa benda semua ni? Semua ni merujuk pada satu
candle. Ingat tak kita, aku dah masuk ke topik candlestick? Dah dekat topik ke berapa tak tahu, topik ketiga ke topik kedua, apa itu candlestick. So setiap time frame ni aku buka M1 nampak ni, aku buka M1 ni, M1 ni aku buka M1. So tadi 1 minit kan, okey 1 minit, bermaksud setiap satu candle kita buka pair ni. Sekarang ni spread besar, spread agak besar sebab sekarang pukul 5.50. So biasa tu, tak apa, yang tu korang tak perlu tahu, tu nanti dulu. Sekarang ni kita pergi ke M1, kita buka EVPSD. Okey, okey, tengok M1 untuk jadi setiap sebatang ni dia makan 1 minit je lah. Nampak ni, kau boleh nampak tak bearish candle? Aku dah ajar apa itu bearish dan bullish. Ini adalah bearish candle kan. Okey, untuk jadi sebatang ni hanya 1 minit. Sebab apa? Sebab dia dekat time frame 1 minit. Dia dekat, ibarat kau bayangkan macam ni lah. Kau bayangkan setiap time frame ni satu bilik. Bilik seminit, bilik 5 minit, bilik 15 minit, bilik 30 minit, bilik sejam. So kau bayangkan tumbuhan contohlah bilik 5 minit. Setiap satu tumbuhan ni 5 minit untuk dia siap. Ni nampak ni, untuk dia siap ni, sebatang ni untuk dia siap ni 5 minit. Which is yang sebelah dia ni tak siap lagi lah ni. Nampak ni, sebab tengah close, market tengah close pukul 5 sekarang, pukul 6. Tapi untuk bagi tahu, setiap satu batang daripada ni sebatang ni 5 minit. Setiap satu daripada tu untuk siap hanya 5 minit. Sebab apa? Sebab dia dekat bilik 5 minit tadi. Time frame 5 minit. Aku pakai istilah bilik 5 minit lah supaya untuk orang yang baru ni faham. So dia dekat bilik 5 minit. So untuk siap benda tu, untuk siap candlestick ni, kita recap sikit. Ini kan sebatang ni kita panggil candlestick. So untuk siap sebatang candlestick macam ni, dia nak siap ni kan, dia open kat sini, dia naik high, dia pergi low, dia close kat sini. Nak siap sebatang ni 5 minit. Hanya 5 minit sebab dia dekat bilik 5 minit. Begitulah dekat time frame seterusnya, N15. Untuk siap sebatang ni berapa minit? Yes, 15 minit. Untuk siapkan sebatang ni hanya 15 minit. Tapi bila dalam 5 okey, tengok kan kita dekat dalam bilik 15 minit, betul tak? Kita dekat bilik 15 minit, ataupun kita panggil kita dekat time frame M15, M15. Dia dekat M15. So untuk sebatang ni dia siap ni 15 minit. So bawah M15 ada apa tadi? Ada M5. Bermaksud dalam satu candle ni ada 3 batang, 3 candlestick. Dekat mana? Dekat M5. Sebab apa? Dah M15 kan 5, 10, 15. Ada 3 kan? 5, 10, 5, 10, 15. So dekat M5, time frame M5 ada 3 batang lah M5 punya candle. Kita tengok okay, kita marking sini. Okay, kita tengok M5. Nampak? 1, 2, 3. Ini yang kecil, ini doji. Dia biasa tu. Dia apa orang panggil? Time frame kecil ni dia punya candle tak powerful, tapi still ada 5 candle. Tengok kita tengok H4 lah, senang. H4 satu candle ni, satu candle nak siap ni bermaksud berapa lama? 4 jam. Sebab dia bilik dekat 4 jam. H4 bilik 4 jam. Bermaksud satu candle ni nak siap ambil masa selama 4 jam, which is dekat bilik 1 jam, dekat time frame H1 bilik 1 jam ada 4 candle lah. Betul tak? Kita tengok contoh kan. Aku tanda ni, tanda yang ni. Kita tengok dekat dekat H1. Nampak?
1, 2, 3, 4. Ambil yang ni sebab yang ni dia dah dia dah pecah. Kalau dekat sini tak accurate lah sebab MT4 susah aku nak bagi tahu, tapi dia still dalam H4 ada 4 candle. Bermaksud dia macam tu lah, time frame demi time frame. Maksudnya kalau dekat dalam weekly, satu batang ni tengok dah, kalau satu batang ni, sebatang ni ambil masa seminggu. Seminggu ada berapa hari? Ada 7 hari. So dekat time frame D1 ada 7 lah candle. Faham tak? Dia macam ni. Dalam 24 jam ada berapa minit? Dalam sejam ada 60 minit. Dalam seminit, dalam waktu ada waktu lagi. So bila dalam waktu ada waktu lagi, dalam candle ni akan ada candle lagi. Faham tak? Sebelum nak jadi sejam, jadi berapa minit? Faham tak? Nak jadi sejam, jadi 59 minit. Nak jadi seminit, ada jadi 30 minit. Nak jadi 30 minit, jadi dulu 15 minit. Nak jadi 15 minit, jadi dulu 5 minit. Sebelum jadi 5 minit, jadi 1 minit. Sebelum jadi 1 minit, ada 2, 3, 4 saat. So dalam waktu akan ada waktu-waktu lagi. Bermaksud dalam setiap candlestick ni akan ada candlestick lain, which is kita panggil dalam harga akan ada harga lagi. Dia macam tu konsep dia. So kalau kat sini satu candle yang siap ni ambil masa seminggu. Nampak? Sebab tu tadi tak boleh ni, sebab dia terambil yang separuh candle sebelah. So dia jadi dia tak boleh nak marking, dia jadi marking candle sebelah. Tapi kita boleh ambil dengan anggaran kasar. Sebab dia tak ambil candle sebelah, dia akan ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Akan macam tu. So setiap dalam waktu akan ada waktu lagi. So itu je time frame. Bezanya apa kelebihan dia, cara kegunaan dia, aku akan ajar ke next video. Kat sini aku nak ajar apa itu time frame sahaja. Korang boleh nampak kat sini, nampak ni. GBP/USD monthly. Maksudnya dia dekat time frame monthly, dekat bilik sebulan. Which is satu candlestick ni nak siap dia ambil apa masa lama? Sebulan. So memang lama, tapi kita bukannya nak masuk entry dekat monthly, weekly ni. Kita nak masuk dekat ni H1, which is yang satu pergerakan dia tu sejam. Nampak ni? Ni sejam je ni. Sejam, which is kalau sejam, satu ni sejam. Dekat M30 ada 2 candlestick. Macam tu je kiraan dia. Bukannya matematik, tak ada kira-kira apa pun. Cuma ini sekadar korang faham, dalam waktu ada waktu lagi. Dalam time frame ada time frame lebih bawah lagi. Dalam time frame bawah ada time frame bawah lagi. Time frame kita panggil time frame. Cuma kalau kau tak faham, panggil je lah bilik H1, bilik H4, bilik M15. So korang boleh buka dekat MT4 korang masing-masing. Korang tekan je, tap je screen macam tu. Tap je, akan keluar. Pilih H4, dia pergi ke H4. Pilih M5, dia akan pergi ke M5. Faham tak? Contohlah macam ni. Dekat daily, satu penurunan kan. Dekat daily, ni time frame daily tau. Sehari ada satu penurunan kat sini. Ada satu penurunan. Tapi nampak dalam penurunan ni, walaupun ada kenaikan sikit ni, nampak ni, kita ada kenaikan ni, nampak? Kita ada kenaikan sikit ni. Jurang besar dia penurunan, tapi ada sikit ni retracement. Kita panggil retracement. Ada sikit tu, kita pergi je kat H1 tengok, dia mesti akan ada kenaikan yang macam ni. Walaupun dekat bilik yang lebih besar, bilik daily, bilik lebih besar ni dia menurun, tapi dekat bilik kecil ni akan adanya penaikan. Tengok kita pergi H1, nampak? Berlakunya kenaikan. Tapi dekat daily tadi penurunan semuanya. So kena, bila nak analisis kena beza yang mana nak utamakan dulu, direction yang ke bawah ataupun direction ke atas, tapi dekat time frame yang tak berapa strong. Kita kena utamakan time frame yang lebih tinggi dulu. Tapi untuk analisis, untuk entry, nak masuk entry apa semua, kita kena follow juga time frame yang bawah dia. Sebab
tanpa sehari takkan adanya seminggu, tanpa seminggu takkan adanya sebulan, tanpa sebulan takkan adanya setahun. So kita perlu juga tengok based on sejarah-sejarah yang berlaku sebelum sehari, sejarah-sejarah sebelum apa yang berlaku sebelum 4 jam, apa yang berlaku sebelum sejam, apa yang berlaku sebelum 3 minit tu, kita kena analisis. So itu saja untuk time frame. Apa itu time frame? Dia adalah period waktu bagi setiap harga. Period waktu bagi setiap harga, which is kalau dia dekat H4, setiap harga tu untuk complete ambil masa untuk 4 jam, 4 hours. Kalau dekat bilik H1, untuk setiap harga ni complete, ni kan harga, ni kan semua ni candlestick ni harga, indikator bagi harga ni tepi ni kau boleh nampak. Tapi benda-benda ni untuk complete bila dia dekat bilik H1 hanya ambil masa sejam. Itu saja, tak rumit pun. Apa itu time frame? Dia hanyalah tempoh waktu bagi setiap harga untuk complete ataupun close price. So tak mudah pun, kita hanya ada 9 time frame. Korang boleh buka kat MT Farm masing-masing, tengok apa semua, study balik, cuba tekan-tekan. Ataupun korang kalau esok nanti pukul, dia market forex ni dia buka Isnin sampai Jumaat sahaja. Sabtu Ahad dia akan cuti. Sabtu Ahad dia akan cuti. Isnin sampai Jumaat dia buka. So esok ni hari Selasa kan. So esok siang kau buka M1, kau tak percaya sebab sekarang ni market tengah close pukul 6. Pukul 6 dia akan close kejap. Esok nanti pagi nanti dia sambung balik. So pagi esok nanti buka M1 ni, seminit tak lama lah kau nak tunggu. So tunggu tengok. Dia akan main close, main macam tu. Dia akan main dia close. So kat sini aku dah boleh nak tunjuk live lah sebab masa pukul 6 pagi ni aku buat video ni. So market tengah tutup pula. So tak boleh lah. Kalau tak kau buka je hari biasa Isnin sampai Jumaat tu, tak kisah pukul berapa, jam pukul 6 pagi, pukul 11 malam, pukul 10 malam, ikut kau ada masa, kau buka M1 tengok dia bergerak macam ni. Lepas minit dia tutup, dia buka candle baru. Contoh dia bergerak macam ni, buka siap-siap, lepas minit dia buka yang baru. Dia buka yang baru lepas minit. Dia buka yang baru. Lepas tu dia ke sini ke. Lepas minit dia naik balik ke. Lepas minit. Sebab kita dekat bilik 1 minit. Macam tu lah. Maksudnya kalau kat bilik 1 jam, sejam lah. Aku ulang-ulang sebenarnya tu. Cuma sebab risau tak faham. So aku harap apa yang aku sampaikan ni bagi something, faham. Tak berapa laju sangat, tak berapa slow sangat. Aku harap kau dapat apa yang aku cuba sampaikan. InsyaAllah nanti tunggu untuk video basic part 6. Aku akan minta maaf atas rambut yang tak berapa semenggah sebab baru potong je. So hormat sikit perasaan saya, jangan nak mengutuk sangat lah. So itu saja untuk basic forex part 5. Aku harap mendatangkan manfaat dan kebaikan. Semoga siapa yang baru terjebak dalam trading tu ada komitmen dan usaha. Benda ni tak senang, melainkan usaha setiap seorang daripada korang. Kena usaha. So aku hanya sampaikan, aku hanya kongsikan, aku hanya ajar. Selebihnya usaha daripada masing-masing. So itu saja. All the best, good luck. Assalamualaikum.